Assalamualaikum. Hai semua. Kali ni Dayang nak kongsikan resepi rendang daging yang sangat istimewa dan Dayang akan tunjukkan cara step by step Dayang masak rendang daging secara tradisi ni. Juga Dayang ada tips dan petua untuk cara potong daging dan juga untuk hasilkan rendang yang kuah pekat macam ni tanpa perlu tumis dan tanpa banyak minyak. Jom kita tengok video sampai habis untuk tahu semua tu. Untuk resepi kali ni, Dayang gunakan 1 kilo daging segar, daging lembu tempatan. Okey, mula-mula sebelum potong, kita pastikan dulu arah urat daging. Tengok, urat dia memanjang macam ni kan? Jadi kita kena potong dia melintang. Jadi Dayang akan potong kepada bentuk cube. Potongan yang paling Dayang suka untuk buat rendang daging, tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Potongan daging melawan arah urat ni, dia akan membuatkan daging yang kita masak nanti dia lebih cepat lembut dan confirm tak liat. Kemudian Dayang ada 15 biji bawang merah kecil, yang ni untuk bahan kuah dia. 2 biji bawang besar merah. 5 ulas bawang putih, 1 inci lengkuas lebih kurang, 1 inci halia juga lebih kurang. Yang ni nanti kita potong kulit, kupas kulit dia. Dan Dayang juga gunakan seketul kunyit hidup, bentuk macam apa, orang berlari je tu. Asam keping 1 keping, kalau yang besar macam ni. Kalau kecil gunakan 2 keping pun boleh ya. Lepas tu rempah 4 sekawan dan gunakan 1 batang kayu manis, 9 biji buah pelaga, 3 tangkai bunga cengkeh dan dalam 4 kuntum bunga lawang. Dan juga ada 4 batang serai. Sekejap lagi kita nak hiris dia nipis-nipis, hiris kecil. Dan ada 15 tangkai cili kering. Dan juga gunakan 1 keping gula Melaka ke gula kerek, gula nisan pun boleh. Tak ada masalah, mana-mana satu. Dan juga gunakan 4 sudu makan kerisik. Yang ini untuk kawan-kawan yang tak tahu, boleh dibeli dekat pasar atau kat kedai runcit ada jual. Nak buat sendiri pun boleh. Daun limau purut dan akan gunakan, nanti tengok bahan lah, dan akan buang tangkai yang di tengah tu, guna daun dia je. Dan juga daun kunyit, Dayang guna 2 helai. Kalau nak lebih pun tak apa, lagi banyak lagi sedap sebenarnya kalau yang minat. 1 mangkuk santan cair. Cara dia, kalau guna santan kotak, campurkan santan dengan 1 cawan air. Yang ini pula santan pekat daripada 1 kotak santan 200 ml. Okey, tak campur apa-apa. Jadi Dayang gunakan 2 kotak santan 200 ml. Okey, dah siap semua. Kita nak potong bahan kepada bahagian yang kecil untuk kita blend atau kisar halus. Mula-mula Dayang gunakan bawang besar, bawang merah besar. Potong kecil-kecil je. Tak kisah potongan macam mana, janji kecil untuk senang kita kisar sekejap lagi ya. Lepas tu Dayang potongkan bawang putih juga kepada potongan yang kecil. Lengkuas, kalau boleh cari lengkuas muda sebab rasa dia lagi sedap dan juga kita senang nak potong dia kecil-kecil. Kalau yang dah tua tu memang keras sangat, boleh menggeletar juga tangan kalau nak potong. Lepas tu potong juga halia pada potongan yang kecil dan campurkan sekali semua bahan untuk kita kisar halus. Lepas tu Dayang potongkan bawang merah kecil.
Dan last sekali Dayan potongkan serai. Serai ni Dayan cuma gunakan bahagian yang warna putih je. Yang hijau kat atas tu Dayan buang. Sebab yang tu tak ada rasa dan tak ada bau pun sebenarnya. Okey, boleh potong membulat dan nipis macam ni untuk senang kita nak kisar nanti. Okey, sebenarnya yang tadi bukan last. Ada lagi kunyit Okey, yang ni yang sebenarnya yang last terakhir kalinya. Ada kunyit hidup. Okey, lepas dah potong boleh masukkan air sama paras dengan bahan-bahan yang kita masukkan tadi. Tujuan kita letak air sama paras ni supaya bahan kisaran kita taklah terlalu cair sangat. Okey, bila dapat tekstur yang macam ni, janganlah halus sangat. Maksudnya dah siap untuk kita tumis. Cili kering Dayan akan rebus, jadi Dayan gunting dia serong macam ni. Potongan serong macam ni sesuai untuk dia punya biji cili tu senang dan mudah dia keluar. Lepas potong, Dayan rebus dan kisar halus. Okey, yang ni Dayan tak buka api lagi. Dayan masukkan bawang-bawang dulu. Rendang kali ni Dayan tak tumis. Dayan akan masak naik sekali macam tu. Lepas tu Dayan masukkan cili kering tadi ke dalam bahan yang Dayan dah kisar, bawang dan segala bahan tadi yang ditunjukkan tu. Barulah Dayan masukkan rempah 4 sekawan. Lepas tu Dayan masukkan terus daging yang kita potong bentuk dadu tadi. Bila dah masukkan daging, gaul-gaul sampai sebati dulu, barulah kita bukakan api. Lepas tu biarkan sampai rempah bergaul sekata macam ni dan dia akan mendidih. Daging tu dia akan keluarkan air. Dan tak masukkan apa-apa air tapi tengok banyak kan kuah dia. Lepas tu dah nampak dia punya minyak keluar, walaupun kita tak letak minyak tapi nampak yang berbuih-buih tu kat tepi dia tu minyak daging dah keluar. Bila dah pecah minyak kali pertama, dan terus masukkan gula kere atau gula nisan ni, diikuti dengan gula pasir putih dan masukkan 2 sudu teh. Masa ni guna api sederhana tau. Lepas tu dan letak juga santan cair. Letakkan juga sekeping asam keping dan bolehlah dikacau gaulkan sebati sampailah gula kerek tu dia cair. Masak rendang ni kita kena selalu kacau-kacau dia supaya dia tak berkerak dan hangit kat bawah. Dan ini pecah minyak yang kali kedua. Tengok dia punya buih-buih tu dan juga minyak pun dah start keluar. Warna rendang pun dah bertukar sikit. Terus kecilkan api Jangan lupa selalu kacau-kacau rendang tu supaya kat bawah dia tak hangus. Dan bila dah pecah minyak kali kedua, dan terus masukkan kerisik. Kerisik ni bahan wajib dalam rendang sebab dia akan membuatkan rendang tu lagi sedap dan bertukar warna. Lepas kerisik dan masukkan santan pekat pula, dan macam biasa kita kacau bagi dia bergaul rata dan sebati. Jangan lupa api kecil je. Lepas kita kacau-kacau dia, kita biarkan untuk dia pecah minyak lagi sekali. Okey, masa ni rendang dah pecah minyak kali yang ketiga. Tengok ada satu lapisan kan? Dan rendang pun dah jadi warna yang cantik dan gelap. Terus dah masukkan 2 sudu teh garam halus sebagai perasa. Diikuti dengan daun limau purut dalam 10 keping juga macam tu. Dan ini dia daun kunyit. Belah 2 macam dah yang buat dan keluarkan dia punya urat yang di tengah tu. Boleh lapis 2 macam tu. Biar dia sekata. Lepas tu kita gulungkan dia. Lipat dan gulung-gulung-gulung. Lepas tu bolehlah kita hiris dia nipis-nipis.
Dayang memang daripada dulu, memang kalau masak rendang, daun kunyit ni dengan daun limau wajib ada. Terutama daun kunyit sebab dia memberikan rasa yang betul-betul autentik. Dah lah tu wangi pula tu kan. Kalau tak ada daun kunyit, tak lengkap lah hidangan rendang dayang. Lepas dah ditabur daun kunyit tu, bolehlah dikacau gaulkan biar dia sebati dan meresap ke dalam kuah tu tadi. Okey, dah pun siap resepi rendang daging istimewa versi tak tumis dayang kali ini. Walaupun tak tumis, tapi tetap ada minyak yang terhasil daripada santan, kerisik dan juga daging tu sendiri. Untuk rendang ni memang kuah pekat, jadi siapa yang suka kuah lebih boleh tambah air lebih ya. Rendang daging yang kuah pekat macam ni memang sangat sesuai dimakan bersama ketupat palas, lemang. Nak makan dengan nasi pun sedap juga. Nasi tomato, nasi minyak, nasi putih pun boleh. Terpulang pada selera masing-masing. Jadi dan harapkan semua dapat mencuba resepi rendang daging istimewa dayang ni. Bye, jumpa lagi.